Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada video seterusnya, unit keempat, berkenaan dengan munakahat, maknanya urusan nikah kahwin, ataupun kekeluargaan. Baik, Islam adalah agama yang syumul, yang meraihkan fitrah dalam diri manusia. Antara fitrah manusia yang perlu diambil perhatian ialah manusia perlu berpasang-pasangan di antara lelaki dan perempuan. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan nikah untuk memenuhi semua tuntutan fitrah dan kehendak tersebut. Maknanya Islam ni adalah agama syumul, agama yang lengkap. Segala perkara ada diterangkan oleh Islam. Jadi topik pada hari ini kita akan tengok berkenaan dengan munakahat, perkahwinan. Maka fitrah sebagai seorang manusia, dia perlu berpasang-pasangan di antara lelaki dan perempuan. Bukannya pada zaman sekarang ni kalau kita lihat golongan-golongan LGBT yang lebih cenderung kepada pasangan sesama jenis, maka itu adalah satu perkara yang ditolak oleh Islam. Dalam Islam, dia perlu kepada berpasang-pasangan di antara lelaki dan perempuan. Menurut Latih 2014 mendefinisikan nikah yang berasal daripada perkataan bahasa Arab bermaksud dam, bergabung, dan ikhtilat, bercampur, Okey, maksudnya dia bergabung dan bercampur, dikatakan sebagai definisi mengikut Latih 2014. Baik, Al-Zuhaili 1949 menyatakan nikah adalah akad yang ditetapkan oleh syarak untuk membolehkan istimta', untuk membolehkan pasangan tersebut berseronok-seronok antara lelaki dan perempuan. Maksudnya nikah itu dia kena nikah mengikut syarak yang dihalalkan, maka hasil pernikahan tersebut akan membolehkan pasangan tersebut beristimta', berseronok-seronok antara lelaki dan perempuan. Baik. Seterusnya, kita akan lihat ciri-ciri pasangan menurut Islam. Islam telah meletakkan beberapa ciri yang perlu kita ketahui. Pertama, ciri-cirinya adalah seseorang itu perlu beragama dan berakhlak mulia. Maknanya dia kena beragama. Bila kita sebut beragama ni maksudnya kena beragama Islam dan dia patuh dengan agama Islam dan dia melaksanakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Maka bila dia ada ciri-ciri tersebut, secara automatik dia akan mempunyai akhlak yang mulia. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, pasangan tersebut mempunyai keturunan yang baik dan bukan kaum kerabat yang terdekat. Sebab yang paling baik dan yang sebaik-baiknya adalah mencari keturunan yang baik. Sebab tu dalam Islam disyariatkan untuk merisik. Kita kenal budi, kita kenal pasangan kita, keturunan dia macam mana. Bukan kaum kerabat. Yang sebaik-baiknya adalah bukan kaum kerabat. Maksudnya yang kaum kerabat terdekat. Carilah pasangan kita, pasangan yang luar, yang jauh, dan kita selidiki dulu keturunannya adalah keturunan yang baik. Baik, ciri-ciri yang ketiga adalah penyayang dan ramai anak. Kita dalam proses merisik, dalam proses bertunang tu kita akan lihat pasangan kita macam mana. Ciri-ciri dia macam mana. Kalau dia seorang yang penyayang, terbaik untuk pasangan tersebut. Dan yang terbaik adalah mempunyai ramai anak. Maksudnya kita lihat pasangan kita. Kalau adik-beradik dia ramai dan tengok pasangan saudara mara mereka, saudara mara bakal pasangan tersebut. Kalau adik-beradiknya ramai, itu adalah yang terbaik. Baik, seterusnya ciri-ciri pasangan menurut Islam adalah mengutamakan orang jauh. Seperti mana kita sebut tadi, bila kita elakkan daripada kaum kerabat yang dekat, bukan tak boleh kahwin dengan kaum kerabat terdekat, tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya cari yang jauh, utamakan yang jauh. Dan yang terakhir adalah antara ciri-ciri menurut pasangan Islam adalah pasangan menurut Islam adalah mengutamakan orang jauh. Okey, sama sebenarnya mengutamakan orang jauh, yang ni sama. Okey. Baik, ini ada kekeliruan sikit. Maaf, bukan kekeliruan, ada sedikit
kesilapan di sini. Maksudnya ada 4 ciri-ciri yang kita kena ikuti, mengutamakan orang yang jauh tadi, dan juga penyayang, berketurunan baik, dan juga beragama. Baik, seterusnya kita akan lihat dalam bab munakahat ni kita akan lihat berkenaan dengan poligami menurut Islam. Poligami dari sudut bahasa bermaksud amalan beristeri lebih daripada satu pada masa yang sama. Itu dinamakan sebagai poligami. Maksudnya berkahwin lebih daripada satu, berkahwin dua, berkahwin tiga, dan berkahwin empat. Maknanya itu dinamakan sebagai poligami. Seterusnya, lawan kepada poligami adalah monogami, iaitu berkahwin satu sahaja. Daripada segi syarak, poligami ialah seorang suami yang berkahwin lebih daripada seseorang. Mengikut Islam, dikatakan sebagai poligami adalah suami yang berkahwin lebih daripada seorang. Itu daripada Islam. Barat, kadang-kadang isteri berkahwin dengan lebih daripada satu suami. Itu di Barat. Kita dalam Islam, suami berkahwin lebih daripada seorang isteri. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 3, maka kahwinlah mana-mana perempuan yang kamu berkenan, 2, 3 atau 4. Masna, sulasa, wa ruba'. Jika kamu takut tidak berlaku adil, maka kahwinlah seorang saja. Ini ayat dalil menyatakan bahawa keharusan untuk berpoligami. Ayat ini memberi kebenaran kepada suami untuk berkahwin lebih daripada satu. Bagi kaum wanita, mereka tidak boleh sama sekali mengingkari atau mempersendakan hukum dan ketetapan tersebut. Walau bagaimanapun, ia bukan untuk lelaki berhujah melaksanakan poligami dengan sewenang-wenangnya. Walaupun benda itu harus, maknanya kita sebagai orang Islam, kita tak boleh nak mengingkari ayat tersebut. Namun demikian, bagi lelaki, dia kena mengikut kepada cara-cara ataupun apa yang telah ditetapkan oleh Islam. Bukannya sewenang-wenangnya untuk melakukan berpoligami tanpa alasan yang kukuh. Baik. Hukum berpoligami ada 3 hukum, sunat, makruh dan juga haram. Apabila sunat apabila suami memerlukan isteri yang lain kerana suami tidak cukup dengan hanya satu isteri, atau isteri sakit atau mandul, sedangkan beliau sangat mengkehendaki anak. Suami juga mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya, ini kerana suami mempunyai kebaikan serta maslahah yang sah di sisi syarak. Ini sunat. Maknanya isteri tadi berpoligami disebabkan beberapa syarat, beberapa perkara yang berlaku pada dirinya dan juga pasangannya. Makruh berpoligami bukan kerana keperluan tetapi hanya untuk menambah keseronokan semata-mata. Itu makruh. Suami tidak mampu untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya juga boleh memberi mudarat kepada isteri-isterinya lain. Okey, haram pula suami yakin tidak mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya kerana miskin atau kelemahannya. Suami akan memberi kemudaratan kepada isteri-isterinya. Itu dikatakan sebagai haram. Berpoligami tapi dalam masa yang sama suami tadi tidak mampu daripada segi zahir dan batin, maka hukum tersebut jatuh kepada hukum haram. Baik, itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan munakahat. Kita akan sambung pada pertemuan akan datang, pada video akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.